Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, pertama sekali terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi diberi kesempatan dan peluang kepada kita bersama-sama kita berkongsi berkaitan dengan tajuk yang kita bincang, iaitu peraturan sembahyang batin. Kita sedang membincangkan salah satu daripada proses untuk mencapai standard solat yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita sebut ada 6 proses untuk mencapai tahap ataupun standard solat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya solat kita ada peningkatan walaupun tak mampu untuk berada standard sembahyang para wali Allah. Tetapi kita cuba ambil tahu dan kita berusaha untuk tingkatkan solat kita sekurang-kurang. Kita boleh naik solat berada pada tahap ahli ma'rifah walaupun tidak mampu berada standard ahli hakikat, iaitu sembahyang yang ketiga. Kita dah bincang sebelum daripada ini, secara umum sembahyang kita ini dikelaskan kepada 3 standard. Standard yang pertama standard syariat, standard yang kedua standard ma'rifah, dan standard yang ketiga standard hakikat. Standard syariah itu ialah standard orang biasa yang sembahyangnya memenuhi kriteria ataupun peraturan asas, jaga, teliti peraturan asas di dalam fiqh. Itulah dia tahap sembahyang zahir ataupun sembahyang syariah. Tetapi sembahyang orang syariat ni dia tidak ada apa-apa. Sembahyang yang kaku, sembahyang yang mati hatinya, tidak hidup, tidak ada perasaan, apatah lagi belum dan jauh lagi untuk menikmati rasa manis, lazat dan sedapnya sembahyang ketika mana mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makam syariat ataupun makam standard syariat. Inilah standard orang biasa seperti kita. Kita cuba berusaha mencari ilmu-ilmu asas untuk pastikan bahawa sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga peraturan zahir, walaupun kita tidak mampu lagi untuk berada pada sembahyang kedua. Sembahyang kedua ini tuan-puan, kita sedang bincang sembahyang yang kedua, iaitu standard ma'rifah, orang yang dah mula orang yang dah mula ada perasaan, walaupun dia masih belum menikmati lagi perasaan tersebut, tapi dah mula tahu, dah mula feeling, dah mula ada perasaan, walaupun betul-betul belum menikmati kelazatan, kemanisan dan kesedapan di dalam ibadat solat ketika perkataan dan perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini standard dah tinggi tu, standard pertengahan. Kata para ulama, standard ma'rifah ini sudah mencapai standard wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sedang bincang tuan untuk mencapai standard sembahyang yang berkualiti, sembahyang kedua ini mesti kita lalui beberapa proses untuk mencapai standard yang tertinggi, iaitu yang pertama tuan kita dah sebut sebelum daripada ini, ada 6 ini. Pertamanya sudah tentunya paling asas, yang paling kita perlu beri perhatian, iaitu mesti ada ilmu untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Carilah ilmu di mana saja. Banyak peluang, banyak ruang, banyak kesempatan Allah beri kepada kita pada hari ini untuk mencari ilmu berkaitan dengan ciri-ciri pengenalan terhadap ketuhanan, sehingga kita boleh kenal Allah Subhanahu wa taala. Level yang pertama, kenal melalui maklumat yang ada dalam hati kita, sehingga kita boleh cernakan dan kita boleh faham berkaitan dengan ketuhanan. Itu standard yang pertama ataupun proses yang pertama untuk capai sembahyang berkualiti. Untuk nak khusyuk dalam sembahyang, untuk nak rasa dalam solat, mesti yang pertama dia kena ada ilmu kenal Tuhan, iaitu ilmu akidah, ilmu tauhid.
Yang keduanya ialah proses yang kedua yang kita skip dua ini kerana kita terus kepada fasal pertengahan. Apa yang kita skip dalam sharing kita ni tuan-tuan, peraturan yang keduanya ialah peraturan zahir. Kita kena tahu apa dia peraturan zahir di dalam sembahyang. Berkaitan dengan syarat sahnya, berkaitan dengan syarat mendirikan setiap rukun, sunat abadnya dan sunat hai'ah yang mesti kita jaga 4 komponen utama ini untuk lengkap dan cantiknya rupa solat kita. Dan yang ketiga, peraturan yang ketiga ataupun proses yang ketiga untuk capai sembahyang yang berkualiti, yang ketiganya ialah kita kena kuasai dan kita kena tahu peraturan batin. Yang kita gariskan tuan-tuan secara ringkas, peraturan batin ini lebih kurang ada 5. Ada 5 ataupun detailnya ada 6. Jadi kita bincang sambung hari ini yang ketiga. Sambung hari ini yang ketiga. Betul ke yang ketiga? Sekejap saya cek. Betul. Yang ketiga ini. Peraturan yang pertama iaitu ikhlas. Yang keduanya ialah khusyuk. Ataupun kita bilang dulu tuan-tuan khusyuk dulu. Pertama ialah khusyuk. Kita tahu bagaimana cara untuk khusyuk. Dan kita tahu pembahagian khusyuk. Yang keduanya ialah ikhlas. Kita dah bincang. Ikhlas ni ada 3 topik. Kita dah bincang makna ikhlas. Kita dah bincang pembahagian ikhlas. Tanda ikhlas. Dan kita dah bincang tanda-tanda untuk kita kenal pasti orang yang ikhlas. Dan yang ketiga hari ni tuan-tuan, ini penting dia punya flow dia bermula dengan ikhlas, bermula dengan khusyuk, kemudian kita terus kepada tajuk yang ketiga ini, peraturan batin ketiga iaitu tazallul dan juga tafahum. Tazallul dan juga tafahum yang keempat. Kita rangkumkan yang ketiga dan yang keempat. Ataupun kita combine yang ketiga ni, kita tak nak asingkan. Yang ketiga tazallul dengan tawaduk. Yang keempat ni ialah tafahum dan juga tadabbur. Tazallul, tawaduk. Yang ketiga. Kita tak nak asingkan, jadi 3 dan 4 lah kalau kita nak asingkan. Tapi kita nak sekalikan tazallul dan juga tawaduk. Perasaan rendah diri dan juga perasaan hina diri. Tazallul, hina diri, tawaduk, rendah diri. Jadi hari ini tuan-puan mula kita nak masuk perasaan berkaitan dengan bagaimana proses untuk Allah nak anugerahkan kepada kita perasaan. Hari ini baru mula nak feeling. Tak feeling lagi, baru nak mula. Tak menikmati lagi. Nak menikmati itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah campakkan dalam hati kita anugerah yang sangat bernilai, iaitu rasa manis, lazat, sedap ketika dia mendirikan solat. Itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ahli hakikat. Baik. Kita terus tuan-puan ke tajuk yang ketiga. Saya ulang lagi sekali tuan-puan, tajuk yang kita nak bincang hari ini iaitu peraturan tazallul ataupun ringkasnya dipanggil tazallul dan juga tawaduk. Dan tajuk yang keempat yang kita nak cover juga hari ini, tuan-puan, 2 tajuk yang kita nak cover ini iaitu tafahum dan juga tadabbur, memahami setiap bacaan dan juga tadabbur, memerhati makna setiap bacaan. Itu yang kita nak bincang 2 benda. Jadi kesimpulan 2 subtopik hari ini, 2 topik peraturan batin hari ini berkaitan dengan perasaan. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, peraturan tazallul. Tazallul maknanya ataupun terjemah kepada bahasa Melayu kita dipanggil perasaan hina diri. Dan juga tawaduk, perasaan rendah diri. Perasaan hina diri dan juga perasaan rendah diri. Baik. Yang pertama tuan-tuan saya nak sebut dulu proses untuk lahirnya, untuk hadir hati, rasa hati, rendah diri kita di hadapan Allah dan hina diri kita di hadapan Allah. Dia tak boleh terus-terus tiba-tiba jadi datang perasaan rendahnya diri aku di hadapan Allah, hinanya diri aku di hadapan Allah Ta'ala. Dia tidak akan jadi sekelip mata. Dia mesti melalui proses. Jadi sebab itulah tuan-puan, kita jangan skip proses demi proses, fasal demi fasal, sehinggalah kita capai target feeling ataupun hadir perasaan hina diri dan juga rendah diri.
prosesnya tuan-puan bermula daripada apa? Bermula daripada kita mesti mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu usuluddin. Itu proses pertama. Jangan kita skip. Kita kena kita kena follow balik dia punya flow dia, yang kita sebut ada 6 dia punya proses untuk capai standard sembahyang berkualiti. Ya, kita sebut tadi 3. Proses pertama mengenal Allah. Proses kedua jaga peraturan zahir dalam solat. Proses yang ketiga menjaga peraturan batin dalam solat. Proses yang keempat takhalli. Proses yang kelima tahalli. Proses yang keenam tajalli. Itu proses yang mesti kita kena follow, kita kena ikut, kita kena buat. Dia tak boleh nak buat-buat, tak boleh. Proses tak buat. Benda yang nak capai, benda yang nak proses untuk capai maqam perasaan, mula rasa nak hina diri, mula rasa orang panggil apa? Tazallul, hina diri, mula tawaduk, nak rasa tawaduk di hadapan Allah. Tak boleh buat-buat, berpura-pura tak jadi. Nak realnya mesti ikut proses. Proses yang pertama mesti cari ilmu usuluddin, cari ilmu tauhid. Kenapa? Kerana qadar ataupun dia panggil perasaan kita ini berdasarkan kepada tahap, kepada qadar sejauh mana kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-puan, kita kena ambil berat fasal yang pertama, proses yang pertama, usaha sedaya yang mungkin untuk mencari ilmu berkaitan dengan ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Kenapa? Kerana qadar kita nak perasaan nak hadir, perasaan hina diri, nak rasa rendah diri, sejauh mana qadar kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kenal Allah Taala. Sebab tu cari nak kenal Allah Ta'ala, kita dah belajar dalam kitab ilmu usuluddin, ada metodologi mengenal Allah yang disilibuskan, yang disusun oleh ulama kita dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang disusun oleh tokoh besar Al-Imam Muna, mazhab Asy'ari, ataupun Al-Imam Mansur Al-Maturidi. Dia dah susun, dia dah bantu kita, jasa yang sangat besar. Tolong susun, silibuskan. Dah ada dia, kita punya konten kita, manhaj kita. Follow sahaja. Tak perlu buat, tak perlu buat syllabus sendiri. Tak perlu. Kita dah ada syllabus, kita follow, belajar sehingga kita faham. Itu yang pertama. Saya nak ulang sahaja. Yang pertama, untuk capai perasaan tazallul dan juga tawaduk, mesti melalui proses yang telah kita sebut. Bermula daripada proses pertumpahan, bermula daripada proses mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana perasaan ini dia berdasarkan sejauh mana kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah campakkan hadir hati kita, rasa hinanya diri kita dan rasa rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-puan, yang kedua kita kenal Allah Subhanahu wa taala melalui maklumat. Kita sekarang ni dia panggil ma'rifah ammah, mengenal Allah Subhanahu wa taala secara umum. Secara umum mengenal melalui maklumat, mengenal melalui info, mengenal melalui ilmu secara umum berkaitan ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil pengenalan orang biasa terhadap Tuhan. Dia tak feeling, dia tak rasa apa lagi. Pasal pertama dia cari, usahakan diri dia untuk kumpul ilmu berkaitan dengan ketuhanan. Dia cuba faham. Apabila dia faham, barulah dia naik ke fasal yang kedua, ma'rifah zauqiyah, iaitu barulah nak feeling. Inilah kita bincang untuk proses untuk rasa hina diri, rasa rendah diri di hadapan Allah ketika salat, mesti kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan,
Yang keduanya, kita kena realize, kita kena kenal kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Kita kena kenal kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, status kita ini adalah hamba yang hina dina. Sekali lagi kita ulang balik. Dalam tempat bacaan dan perbuatan yang mesti kita rasa hina dan rendah diri. Di mana tempat-tempat yang kita kena latih, yang kita kena sedar bahawa kita ini hinanya, kita ini rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Apabila kita tahu yang kedua ni tuan-tuan, memudahkan untuk datang perasaan. Apa yang perlu kita tahu info kedua? Pertama, kita kenal Allah. Yang kedua, kita kenal status diri kita, manusia ataupun hamba ini. Kita sebagai manusia, status kita sangat-sangat hina. Sifat manusia tuan-tuan, sifat manusia ini adalah sifat kehinaan, kecelaan dan kelekehan. Itu sifat kita. Adapun Allah Ta'ala kita kenal, sifat Allah Ta'ala sifat kamalat. Allah Ta'ala ini sifat yang sempurna, memiliki kesempurnaan. Itu Allah Ta'ala. Adapun kita kena kenal bahawa kita ini tidak memiliki sebaran kebaikan, kemuliaan, kepujian, melainkan manusia hanya memiliki kehinaan, kelekehan. Kenapa tuan-tuan? Tengok. Kata Nabi, ini kita nak kenal kita. Apabila kita kenal kita, kita tidak akan ada sedikit dan sekelumit di hati kita rasa mulia, rasa hebat. Apabila kemuliaan tak ada di hati kita, rasa mulia tidak ada, rasa hebat tidak ada, menyebabkan ketika itu hati kita kosong daripada hebat, kosong daripada mulia, menyebabkan kita akan rasa hina. Kenapa? Kita kenal diri kita. Kata Nabi tuan-tuan, manusia ini dijadikan daripada benda yang hina. Manusia ini, kita nak kenal bahawa kita ini, sifat kita tidak ada sifat kemuliaan. Melainkan yang ada adalah sifat kelekehan dan kehinaan. Mana? Proses kejadian manusia dijadikan daripada benda hina. Dan kata Nabi, keluarnya dijadikan daripada benda hina, iaitu iaitu setitis air mani. Ini proses kejadian kita. Manusia dijadikan daripada benda hina, iaitu setitis air mani. Dan keluarnya daripada tempat yang hina. Air mani ni tuan-puan, keluar daripada tempat yang hina. Kita dijadikan daripada benda hina dan keluar daripada dua luban yang hina. Mana tuan-puan keluar daripada dua luban hina? Pertama, keluarnya air mani daripada luban air kecil bapa kita. Dan yang keduanya, setelah mana kita berada di alam rahim ibu kita, maka kita keluar melalui luban yang kedua, iaitu luban air kecil ibu kita. Maka kata para ulama, standard manusia ini seolah-olah seperti standard air kecil sahaja. Tidak ada nilai yang sebenarnya untuk kita bangga dan rasa hebat diri kita. Melainkan yang kita perlu rasa ialah kehinaan, kelekehan semata-mata diri kita ini. Apabila kita kenal diri kita, kita renung diri kita, kita fikir diri kita, memang tidak ada kemuliaan. Proses kejadian kita daripada benda hina, keluarnya daripada dua luban yang hina. Dan hidup itu pula tuan-tuan, dijadikan daripada benda hina, keluar daripada dua luban yang hina. Dan hidup pula tuan-tuan, membawa hidup kita ini tuan-tuan. Manusia ini tuan-tuan, apa yang dia bawa setiap hari? Dia menanggung najis dan juga mustakzar. Tidak ada kemuliaan di atas tubuh manusia, melainkan tubuh Nabi kita yang mulia. Karena Nabi kita tuan-tuan, tidak ada pada tubuh Nabi kita najis, tidak ada pada tubuh Nabi kita mustakzar.
Adapun manusia biasa yang ada pada kita, tuan-puan, ialah najis dan juga mustaqzar. Kita duk bawa dalam perut kita penuh dengan tom najis. Kemana saja kita bawa, kita membawa tom najis dalam perut kita. Dan juga di luarnya, zahirnya mustaqzar, di dalamnya najis. Apa mustaqzar? Peluh kita mustaqzar, air liur kita mustaqzar. Apa lagi, tuan-puan? Tahi telinga kita mustaqzar, tahi mata kita mustaqzar, tahi gigi kita mustaqzar, tahi hidung kita mustaqzar, iaitu benda yang benda yang jijik, benda yang kotor di sisi syarak walaupun dia tidak najis. Itulah realiti yang sebenar status manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kenal siapa kita, menyebabkan kita akan rasa, dan hati kita akan rasa hinanya kita, fakirnya kita, akan rasa rendahnya diri kita. Tidak ada ruang walaupun sekelumit di hati kita untuk rasa hebatnya kita, mulianya kita, bangganya kita di sisi dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah, tuan-puan, salah satu cara untuk memudahkan proses untuk hadir perasaan hina dan rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, serta dua benda yang kita nak kena ada untuk mencapai dan untuk rasa hina di hadapan Allah dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya, tuan-puan, kita nak bincang di mana tempat yang kita kena rasa hina dan kita kena rasa rendah diri kita di ketika mana kita solat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, tempat yang mesti ada perasaan hina diri. Yang pertama, ketika membaca Fatihah. Kita nak ringkas, tuan-puan, kita tak nak detailkan sebab kita just sharing santai-santai. Tak nak detailkan satu persatu. Ini just kita nak buka minda kita supaya kita tahu action kita, apa tindakan yang kita perlu sempurnakan untuk lengkapkan pemahaman kita dan nak tingkatkan kita punya kualiti solat kita. Jadi kita tak nak detail satu persatu dalam bacaan solat dan satu persatu di dalam perbuatan solat. Kita just ambil reka ringkas. Jadi tempat pertama, tuan-puan, iaitu ketika membaca Fatihah. Kita skip ketika takbir, ketika mana bacaan doa iftitah, kita skip, kita terus membaca Fatihah. Tempat yang pertama, ketika membaca lafaz ataupun bacaan yang bernama Fatihah. Bermula bismillahirrahmanirrahim, mana tempat yang kita kena rasa hinanya diri kita, rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nak rasa hina diri. Rendah diri sekejap lagi. Kita nak rasa hina diri. Rendah tu tawaduk. Tempat yang pertama untuk kita rasakan rendahnya diri kita di hadapan Allah, iaitu di dalam Fatihah. Mana dia? Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah. Sekejap lagi kita masuk fasal tafahum tu, panam. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kat situ pun kita dah rasa tidak ada kehebatan pada diri kita. Dah kita tak ada rasa apa-apa sebenar diri kita. Apabila kita faham terjemah dan faham makna, kita akan rasa pada awal lagi, pada bab bismillah tu kita dah rasa dah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan Allah. Allah yang mana? Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman dan Rahim. Kita dah kenal Allah Ta'ala. Kita tidak rasa apa-apa. Kita boleh angkat takbir Allahu Akbar dengan pertolongan Allah. Kita boleh rokok dengan pertolongan Allah. Kita boleh sujud dengan pertolongan Allah. Kita boleh hadir ke majlis ilmu dengan pertolongan Allah. Bukan dengan kekuatan ada pada diri kita. Tidak ada keterikatan dengan Allah. Tidak. Kita setiap saat dan masa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, memerlukan Allah Subhanahu wa taala, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita punya pegangan kita dan perasaan kita. Pegang dan rasa. Nak rasa dan kena pegang. Nak pegang, kena tahu. Nak tahu, kena cari ilmu. Nak kena belajar. Itu proses flow dia yang tak boleh di skip. Dia jangan terus lompat. Kenapa saya ni ustaz semayang lama, 50 tahun, semayang kaku lagi, ya Allah. 50 tahun dah semayang ustaz tak khusyuk. 50 tahun dah semayang tak rasa hina diri. Buat-buat pun tak apa nak jadi. Memang pun dia bukan boleh buat-buat. Sebab dia tak tahu flow dia. Sebab dia tak tahu proses dia. Dia tak tahu fasal demi fasal yang mesti dia ikut untuk dapat rizal.
Dia kena tengok proses, jangan tengok result. Yang bahaya kitanya tuan-puan, kita nak tengok result. Kenapa tak khusyuk? Kenapa tak hina diri? Kenapa tak ada perasaan dalam solat? Kenapa jauh sekali nak rasa sedap, nak rasa manis, nak rasa lazat? Itu result. Itu natijah apabila kita buat proses. Sebab itu paling penting tuan-puan, lihatlah kepada proses, jangan lihat kepada result. Apabila kita buat proses tuan-puan, result ini lihat ke tak lihat, Allah akan dapat. Kalau tak dapat, Allah tak anugerah lagi. Kita ikut proses satu demi satu, fasa satu demi satu, dan tunggulah masa Allah akan campak. Allah akan anugerahkan kepada kita natijah. Allah anugerahkan kepada kita result. Apa dia result? Manis, lazat, sedapnya solat. Apa dia lazat? Feeling, rasa hina diri ketika solat. Rasa perasaan hadir hati kita, rendahnya, tawaduknya diri kita di hadapan solat. Jangan sikitkan proses. Baik. Pertama tuan-puan, tempat yang pertama yang mesti kita rasa diri kita hina di hadapan Allah. Pertamanya ialah ketika kita membaca Fatihah. Dalam Fatihah itu 7 ayat itu tuan-puan, bermula daripada ayat yang pertama lagi, kita dah mula rasa bahawa kita hina Allah Ta'ala yang paling hebat. Kita hina Allah yang paling agung. Kita hina Allah yang paling mulia. Allah mempunyai sifat kamalat, kita mempunyai sifat kelekehan, kehinaan dan kefakiran. Mana? Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya tuan-puan, perasaan yang kedua, tempat yang kedua kita baca, apa lagi untuk kita rasa hinanya, aku tidak ada apa-apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, semuanya milik Allah. Ketika itu tuan-puan, apa kita akan rasa tuan-puan? Ketika mana kita membaca, sebab itu sekejap lagi kita akan belajar tafahum, tadabbur. Nak datangnya perasaan ini mesti ada tafahum, tadabbur. Tapi kita kalau ikutkan dia punya cantiknya, kita kena belajar tafahum dulu. Tapi kita tak apalah, susunan ni kita ambil susunan dalam kitab. Kita nak menghormati dia punya gaya para ulama, dia susun tazallul dulu. Dia susun rasa hina dulu. Lepas tu tafahum. Kalau ikutkan dia punya rationalnya, kita kena faham dulu. Barulah dia nak rasa hina diri. Sekejap lagi kita akan belajar tafahum. Belajar bagaimana nak tadabbur, bagaimana nak tafahum sehingga kita rasa hina diri kita. Baik, sekarang ni kita teruskan rasa proses untuk rasa hina diri. Alhamdulillah ni tuan-puan, kita faham. Alhamdulillah ini kita faham apa dia tuan-puan, kita faham segala puji. Alif lam pada alhamdulillah kita dah belajar di awal-awal dulu. Alilan makrifah yang ada pada alhamdulillah itu, iaitu al-maklum, puji itu merujuk kepada puji yang 4. Segala kepujian yang 4, sama ada puji Allah, Allah puji diri dia, Allah puji makhluk, makhluk puji Allah, makhluk puji sesama makhluk, kesemuanya kebaikan, kepujian, kemuliaan lillahi, yani lam lil mulki ataupun lam lil istihqaq, iaitu milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Kita faham di sini tuan-puan, untuk terbit, untuk lahir, untuk rasa hina diri, faham di mana? Kepujian, kemuliaan, keagungan, kehebatan, semuanya milik Allah Ta'ala. Pujian yang 4 milik Allah, kebaikan, segala kebaikan milik Allah, segala kehebatan milik Allah, segala kuasa milik Allah. Apa ada pada kita? Tidak ada sedikit pun kita. Bahkan kita pun bukan milik kita. Kita pun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gerak kita, gerak perbuatan baharu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita dah belajar ilmu tauhid, nak hadir, nak rasa hebat diri kita dengan nak rasa hebat diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tuan-puan, alhamdulillah itu kita rasa hina diri kita. Kenapa? Karena kita rasa bahawa kita tidak ada apa, kita tidak ada apa-apa. Yang ada pada kitanya ialah kelemahan, kehinaan dan kelekehan. Barulah kita rasa hinanya diri kita. Tak nak rasa hebat pun rasa tak, rasa malu kepada Allah. Rasa malu di hadapan Allah, nak rasa hebat. Sebab dia dah kenal Allah dan dia kenal diri dia.
Dia kenal diri dia apa dia. Nak rasa dia reti pun rasa malu. Kenapa? Kerana Allah bagi sedikit ilmu pada kita pun Allah yang bagi, bukan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kepahaman kepada kita, walaupun sedikit kepahaman. Allah Taala bagi. Mana yang kita? Tidak ada sedikit pun. Tidak layak untuk ada keakuan ataupun ananiyah di dalam diri kita, dalam diri kita yang hina dina. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak untuk dipuji, yang layak untuk diagun-agunkan. Baik. Satu, bacaan. Bismillah, kita rasa hina diri. Alhamdulillah, kita rasa hina diri. Ar-Rahmanur Rahim, itu kena Allah Ta'ala. Ciri dia. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat yang seterusnya, tuan. Kita rasa hina diri. Iyyaka na'bud, hanya senya engkaulah sahaja Tuhan yang kami sembah. Hanya engkaulah sahaja Tuhan yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya senya engkaulah ya Allah Tuhan yang kami minta pertolongan. Yang kami tidak ada apa-apa sedikit pun ini minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kita tidak ada apa, hanya hina dina yang memerlukan, yang setiap saat berhajat kepada Allah Ta'ala. Apabila tanda berhajat kita kepada Allah, tuan-puan, doa. Tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya senya engkaulah ya Allah tempat yang aku minta pertolongan. Apa saja yang aku nak, aku minta dengan kau ya Allah. Kenapa? Kerana engkau Allah, aku ni hamba yang hina. Engkau mulia, aku hina. Engkau yang agung, aku yang rendah diri. Tidak ada apa-apa. Sebab itulah tanda hamba perbanyakkan minta dengan Allah. Tanda kita hina diri kita. Kita kena sedar. Apabila sedar, baru dia rasa. Kalau tak sedar, kita hamba yang sentiasa berhajat hati kepada Allah, menyebabkan kita tak rasa kita hina. Berdoa pun jarang-jarang, tuan-tuan. Berdoa pun jarang-jarang, lepas sembahyang je berdoa kita. Sedangkan tanda orang yang hamba, tanda-tanda kehambaan, ciri-ciri kehambaan dengan Tuhan dia, hamba banyak berminta. Hamba ini selalu berminta-minta dengan Tuannya. Ciri-ciri hamba ini sentiasa memerlukan Tuhan dia. Tak boleh terlepas daripada Tuhan. Kenapa? Lemahnya hamba. Barulah kita rasa lemahnya kita. Apabila kita rasa lemah kita, kita akan rasa hinanya kita. Terbitnya rasa hina diri kita kerana kita ni hamba. Macam tuan-puan, macamlah kita dengan raja. Macam kita dengan raja. Kenapa tuan-puan, kita kalau raja datang ni, ataupun kita pergi ada anugerah, ada program ataupun ada anugerah darjat kebesaran, nak terima darjat kebesaran, punya kita belajar protokol. Kita kena belajar protokol yang lekat, yang ketat. Dan masa kita berhadap dengan protokol tu, tuan-puan, apa perasaan diri kita? Rasa dak agum itu memang orang hebat. Ada dak rasa perasaan hati kita apabila bertemu dengan raja? Tak pernah kita bertemu dengan raja, tuan-puan. Mungkin tuan-puan dalam majlis kita hari ini ada yang pernah bertemu dengan raja secara berhadapan. Maksudnya secara live. Tapi saya secara personal tak pernah bertemu dengan mana-mana raja di Malaysia lagi. Tak pernah bertemu dekat. Kalau tengok pun jauh saja. Bayangkan kita bertemu berdepan dengan raja. Apa perasaan kita? Adakah kita rasa kita hebat, raja tu lemah? Adakah kita rasa kita hebat, raja tu biasa saja? Tidak. Kita kenal raja. Kita kenal dia ni, tuan-puan, sultan negeri kita. Kita kenal dia ini raja yang di-Pertuan Agong, yang menjadi ketua kerajaan di Malaysia. Apa perasaan kita? Perasaan kita sepenuhnya rasa hebat. Masya Allah, hebatnya ya Allah, dia raja. Aku rasa bertuah boleh bertemu dengan raja. Boleh datang bertemu dengan raja, bertemu secara live. Boleh menghadap raja. Apa perasaan kita? Adakah kita rasa hebat? Tidak. Kita akan rasa kita rakyat biasa. Kita rakyat biasa yang tidak ada apa-apa. Agung yang duduk depan kita ni, raja yang duduk depan kita. Apa perasaan kita? Perasaan kita dialah mempunyai hebat. Dialah mempunyai kehebatan segala-gala. Kenapa? Kerana memiliki tahta, memiliki kuasa.
Dalam negeri ini, dialah yang memiliki kuasa sepenuhnya. Itulah perasaan kita terhadap Allah Ta'ala apabila kita kenal Allah Ta'ala. Dan kita kenal kita. Sama konsep dia orang yang kenal raja dan kenal diri dia rakyat biasa. Dia tak akan rasa dia ni rakyat biasa yang lebih hebat daripada raja. Tidak. Begitu juga konsep kita dengan Allah. Kita kenal Allah dan kita kena kenal siapa kita. Barulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita boleh datang perasaan hina diri. Kalau kita tak ikut flow ataupun proses, memang kita tak akan rasa. Baca macam tu lah, hati duduk tempat lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati kita tak ingat kepada bacaan. Hati kita jangan kata sedar, jangan kata nak rasa hina. Ingat pun tak kepada bacaan. Nampak tak tuan-puan? Dia punya flow kita dah skip. Dia tak ingat kepada bacaan. Kalau dia ingat kepada bacaan, dia tak faham apa yang dia baca. Apabila dia tak faham apa yang dia baca, menyebabkan tuan-puan dia tidak akan hadir. Hati dia rasa hinanya dia di hadapan Allah ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Dia tak faham apa dia baca. Macam kita baca bahasa yang kita tak faham. Baca boleh. Baca Inggeris boleh lah. Macam tuan-puan tak apalah pakar bahasa Inggeris. Contoh, saya boleh baca orang bagi paper bahasa Inggeris. Orang bagi NST boleh baca. Orang bagi The Sun pun boleh baca. Tapi baca boleh. Walaupun dia punya makhraj tak betul. Dia punya pronunciation tak betul. Tapi tak faham. Apa yang saya baca dalam satu statement, dalam satu ayat bahasa Inggeris, saya tak faham apa yang saya baca. Baca ke tidak? Baca. Feeling ke tidak? Jangan tanya feeling. Kerana saya baca pun tak faham. Ini penting untuk dia punya flow demi flow ataupun dia punya proses demi proses yang kita kena ikut. Itu tempat yang pertama dalam Fatihah, tuan-puan, antara ayat-ayat Fatihah yang kita kena rasa hinanya diri kita, bermula bismillah, alhamdulillah, dan yang ketiganya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan last sekali ialah ihdinas siratal mustaqim. Ini. Tunjukkanlah doa kita, ya Allah, tunjukkanlah hamba, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Kenapa minta Allah supaya bantu kita ini? Supaya tunjuk, ya Allah, bantu kita supaya tetapkan kita ke dalam ataupun ke tempat yang lurus. Maksud dia dalam agama yang betul, pegangan yang betul, amalan yang betul. Kerana kita hina, kita tidak ada apa-apa. Orang yang hina saja boleh minta dengan Allah ni. Orang yang rasa dia tidak ada apa-apa saja dia boleh minta dengan Allah. Apabila ketika kita minta dengan Allah, kita rasa aku tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah hina, yang ada hanyalah dina, yang ada adalah fakirnya kita. Miskinnya kita. Miskin mana? Orang yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil fakir. Sebab tu lama dulu tuan-puan, tengok nama dia pun dia hina dah. Kita murid ni saja yang kena memuliakan guru kita dengan al-alim, al-alamah. Tetapi guru tu, dia tak menggunakan nama pena dia alim, alamah. Mana ada? Alim ni orang yang sangat alim. Al-alamah, bersangatan alim. 2 kali. Alim, orang berilmu. Al-alamah, yang sangat-sangat berilmu. Tu dia panggil, gelaran kepada para ulama. Tapi dia sendiri, tuan-puan, dia akan menggunakan nama apa? Abdul Muzannib, hamba yang sangat banyak dosa. Abdul Muzannib, hamba yang berdosa. Al-Fakir, yang berhajat kepada Allah. Wal-Hakir, orang yang hina dina. Itu nama panel supaya dia nak realize itulah status aku yang sebenar. Itulah status aku yang sebenar. Tapi kita hari ni berbangga, tuan-puan, berbangga buh nama sendiri. Buh nama sendiri. Al-alim, ustaz, doktor. Kita tak tinggal nama pena-pena kita. Pena itu pena nak memuliakan, bukan pena menghina. Ini tuan-puan, budaya dah bertukar apabila orang panggil manusia tidak betul-betul mengenal diri dia. Tuan Guru Jicik, tuan-puan, nama dalam risalah dia biasa dia guna nama Abdul Muzannib Al-Fakir Wal-Hakir Ilallah Ta'ala. Abdul Muzannib, hamba yang berdosa. Tuan Guru, alim 4 mazhab, tuan-puan. Hamba yang banyak berdosa. Kita ni nak mengaku berdosa pun jarang-jarang, tuan-puan. Ada orang guna Abdul Muzannib? Tak ada. Abdullah tu lain tuan-puan. Tu hamba Allah. Abdul Muzannib ni hamba yang berdosa.
Al-faqir, berhajat setiap masa kepada Allah. Tak boleh lepas setiap saat berhajat kepada Allah. Nak bergerak berhajat kepada Allah, nak mendengar berhajat kepada Allah, nak melihat berhajat kepada Allah. Kalau Allah tak bagi, tak nampak. Nak sangat kita ni melihat, tengok-tengok kelabu, tak nampak. Nak sangat bergerak, angkat tangan, tak boleh, Allah tak bagi. Berhajat setiap saat dan detik kepada Allah. Al-faqir, tu dia panggil faqir. Wal-hakir, dan juga aku ini hina dan dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama pena kita. Bukan nama pena kita Al-Alim, bukan nama pena kita Al-Alamah, bukan nama pena kita Al-Ustaz, bukan nama pena kita Doktor. Doktor tu nama kemuliaan, gelaran kita sendiri gelar diri kita. Kita sendiri gelar diri kita Al-Ustaz. Kita gelar diri kita Al-Doktor. Kenapa? Itu nisbah kepada pangkat akademik yang ada pada kita. Sedangkan pangkat itu Allah Ta'ala yang bagi. Kalau dia tak rasa bangga, tak salah tuan-puan. Jangan tuan-puan kata salah ke guna doktor, guna ustaz. Tak salah kalau dia tak berbangga. Dia tak rasa bangga, dia guna doktor tu. Tak salah. Itu boleh panggil. Boleh dia panggil diri dia. Orang lain panggil tu tak apalah. Bukan orang lain panggil tu. Diri dia panggil diri dia sendiri. Diri dia panggil diri dia sendiri. Tu. Baik, settle tuan-puan. Last kali kita nak skip sebab nak cover dua tajuk hari ni. Kita ringkaskan. Tempat yang kedua, tempat pertama Al-Fatihah, tempat yang untuk kita rasa diri kita hina. Tempat yang keduanya tuan-puan, kita nak rasa diri kita hina ini, dalam solat kita sebut dua tempat saja, iaitu ketika sujud. Ketika sujud. Ketika sujud, kita kena rasa hina diri kita dan rendah diri kita. Sekejap lagi kita tutup dengan tawaduk rendah diri. Ketika sujud, kita kena rasa hina diri kita dan rendah diri kita. Sujud, kenapa tuan-puan? Sujud ini perbuatan menyembah. Perbuatan menyembah yang paling kemuncak di sisi Allah. Ingat, perbuatan menyembah dia banyak. Bermula dengan rokok, i'tidal, duduk antara dua sujud dan sujud. Itu semuanya itu adalah package yang Allah satukan di dalam solat. Beberapa rupa menyembah, beberapa bentuk sembahan ataupun beberapa bentuk menyembah Allah Ta'ala yang Allah satukan, yang Allah package-kan di dalam solat, terdiri daripada beberapa bentuk ataupun rupa menyembah yang terdiri daripada berdiri, itu juga rupa menyembah, rukuk rupa menyembah, i'tidal rupa menyembah, duduk antara dua sujud rupa menyembah, dan kemuncak kepada rupa menyembah Allah Ta'ala itu ialah sujud. Yang kedua tuan-puan, pertamanya sujud adalah rupa perbuatan menyembah yang paling kemuncak. Yang kedua apa dia? Perbuatan sujud ini perbuatan yang paling hina yang kita kena ingat. Kenapa kita nak kena rasa dalam sujud ini kita hina? Kena ingat, perbuatan orang yang hina, kita ni kena ingat kita hina. Maka perbuatan yang hina ini, orang yang hina ini, salah satunya ialah sujud. Sujud itu perbuatan, dia panggil hina, tunduk kepada tempat yang paling bawah. Tempat yang paling bawah, tempat yang paling hina, tempat yang paling lekeh, tempat manusia pijak. Tempat manusia pijak itulah kita letakkan dahi kita seluruh 7 anggota kepada tempat yang hina, tempat yang dipijak oleh manusia. Itu dia panggil sujud, perbuatan kemuncak kepada perbuatan menyembah Allah. Dan yang keduanya, sujud itu ialah perbuatan yang paling hina, yang kita meletakkan seluruh anggota kita pada tanah ataupun tempat sujud kita.
Baik, sebab itulah kata para ulama, ya, kita kena sedar hati kita ketika kita sujud, kita inilah perbuatan yang agung. Maksudnya perbuatan menyembah yang kemuncak kepada Tuhan. Dan kita ini kena realize, kena sedar hinanya kita. Mana tanda hina? Kena sedar. Kalau tak sedar lagi, memang orang panggil semain tak hidup tu. Allah Ta'ala nak menyedarkan kita supaya perbuatan sujud tempat yang hina ini, supaya realize kita, sedar kita hina. Sesuailah dengan tempat yang hina ini untuk orang yang hina. Dan kita kena ingat, kita sujud ini di hadapan orang yang agung. Maksudnya di hadapan Allah Ta'ala yang sangat agung. Dan bacaan di dalam itu membesarkan Allah dan rasa hina diri. Dia apabila besarnya Allah Ta'ala, kita rasa hinanya diri kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah, Tuhan. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Hinanya diri kita, rendahnya diri kita. Dan kita dalam masa sama, kita rasa agungnya Allah, rasa mulianya Allah, rasa hebatnya Allah. Rasa Allah inilah pangkat yang paling tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah daripada segala sifat kelemahan. Allah ni maha suci daripada segala sifat kelemahan dan kelekehan pada Allah. A'la, pangkatnya maha tinggi, wa bihamdih, dan bersepakai dengan segala kepujian yang ada pada Allah. Pujian, kehebatan, keagungan milik Allah Ta'ala. Kena rasa. Dalam bacaan itu, kena rasa hina diri kita. Allah yang maha hebat. Allah yang maha agung. Allah yang maha terpuji. Jadi, dari segi syariatnya tuan-puan, dia kena gabung syariat dan makrifah. Syariatnya, ketika kita baca ni, bacalah dengan bacaan yang bagus, dengan bacaan yang baik, jaga dari segi makhrajnya, dari segi maknya, dari segi syaddahnya. Yang kedua, kita buat yang afdal. Ini syariat. Buat yang afdal tu dari segi bilangannya kita jaga. Nak yang afdal, pahala banyak, kalau mampu sampailah peringkat yang paling afdal. 3 itu afdal. Paling tinggi 3 itu afdal. Ada lagi paling afdal 5. Ada lagi paling afdal 7. Ada lagi paling afdal 9. Ada lagi paling afdal 11. 11 itu dia panggil tinggi-tinggi ataupun yang paling afdal. Dari segi syariatnya, buat ikut syariat, ketelitian makhraj, syaddah dan juga maknya, dan buat pula ikut afdal yang paling afdal. Dan yang ketiga, kita jaga makrifahnya. Kita cuba hadir hati kita ketika kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah. Allah ini suci daripada segala sifat kelekehan, kelemahan. Dan Allah ini memiliki kepujian, ketinggian, kebesaran dan kehebatan ketika itu datangnya hinanya diri kita. Hebat Allah Ta'ala, puji milik Allah Ta'ala. Aku ni apa? Hinanya. Layaklah dalam sujud ni, orang yang hina sujud kepada Allah Ta'ala yang maha agung. Baik. Itu rupa hina diri. Baik, rupa perbuatan merendah diri. Kita rasa tadi hina diri. Hinanya diri kita. Dan rasa rendah diri kita. Tak ada apa-apa. Rasa rendah diri. Tak ada apa kita. Lekeh dan rendah diri. Combine-kan. Tazallul dan tawaduk. Tawaduk ni berdiri. Ketika kita berdiri itu tuan-tuan, kena rasa. Ketika dalam bacaan Fatihah, perbuatan berdiri kena rasa rendah diri. Bacaan demi bacaan kena rasa hina diri. Aku rendah diri aku ni. Dan hinanya diri aku, ya Allah. Tawaduk. Tawaduk dia di hadapan Allah ketika dia berdiri. Dan rasa hinanya di hadapan Allah. Berdiri itu, kata ulama, rupa perbuatan merendah diri tawaduk. Iaitu ketika berdiri. Rasa rendah diri kepada Tuhan
ketika kita sedang qiyam membaca Fatihah. Rasa rendah diri kepada Tuhan ni. Kenapa? Kerana kita apabila menyambut raja. Ini disebut dalam kitab Muniyatul Musalli. Mesti kita berdiri. Kita sambut raja-raja ni orang hebat, tumpang dalam negara kita, raja paling hebat. Ketika mana kita menyambut ketibaan orang mulia, orang hebat, orang besar ini, apa yang kita buat? Protokolnya berdiri. Kenapa berdiri? Rupa berdiri itu rupa hormat kepada orang yang pangkat lebih besar, lebih mulia daripada kita. Ini konsep yang ditunjukkan, yang disebut dalam kitab Muniyatul Musalli. Kerana kita apabila berhadapan dengan raja ataupun menyambut raja, mesti berdiri dan angkat tabik hormat. Menunjukkan diri kita lemah, rendah, dan raja itu mulia dan besar pangkatnya dengan memiliki kuasa ataupun tahta. Kita kenal raja, sebab tu kita boleh hormat dia, kita boleh tabik hormat kepada dia, dan kita boleh berdiri. Maka berdiri ni tuan-puan, kesimpulan kena ada hadir kita rasa rendahnya diri kita. Allah ni Maha Agung, Maha Berkuasa, Maha Besar pangkatnya. Kita tidak ada apa-apa hina diri kita. Ketika kita berdiri kena rasa kita rendah diri. Yang keduanya kena rasa rendah diri rokok, iaitu rupa merendah diri sesama. Ini disebut di dalam kitab Musalli, rupa merendah diri sesama manusia. Ada yang isyarat tunduk sebagai merendah diri ataupun menghormati orang lain. Kalau sesama manusia pun ada protokol untuk rasa rendah diri kita, tunduk sedikit, jangan tunduk lebih. Ini contoh saja. Ini contoh, nak konsep saja, nak cerita sesama manusia pun ada konsep merendah diri, rasa kita ni tak ada apa. Lebih-lebih lagi, kata musannif dalam kitab Muniyatul Musalli ataupun Pati Musalli, lebih-lebih lagi lah kepada raja sekalian raja, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah sekali tuan hari ini kita dah settle satu topik, iaitu tazallul dan juga tawadhu. Kena rasa hina diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bagi beberapa kunci tadi, bagaimana proses untuk rasa hina diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kena kenal Allah. Yang kedua, kena kenal kita sebagai hamba. Yang ketiga, kita kena tahu tempat dalam solat yang kita kena latih hati kita supaya rasa hina diri kita. Bermula di dalam solat, bacaan Bismillahirrahmanirrahim, bermula Bismillahirrahmanirrahim, dah kena rasa hina, kena rasa diri kita hina diri. Alhamdulillah, kena rasa hina diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kena rasa hina diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, tempat yang kedua kena rasa hina diri, iaitu ketika kita sujud. Ketika kita sujud, kita kena rasa hina diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ketika berdiri dan rukuk, kita kena rasa rendah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, serta bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Begitulah ketika kita baca, kita jaga syariat bacaannya dan syariat hatinya. Kena ada rasa hina, rasa rendah diri. Allah lah yang Maha Agung, Allah lah yang Maha Besar pangkat dia, dan kita tidak ada apa-apa ketika kita rukuk itu. Baik, seterusnya tuan-puan, masa kita pun dah hampir sejam. Kita ada satu tajuk lagi ni. Satu tajuk lagi, iaitu tafahum dan tadabbur. Macam mana tuan-puan agak-agak? Ke dah letih dah? Banyak-banyak kan muntah pula. Tafahum, satu tajuk lagi kita nak cover. Tapi kalau rasa macam dah tak sempat, kita boleh tambah besok. Besok tafahum dan tadabbur. Rahsia dalam solat tu dia tak banyak lah. Kita just ciri terakhir besok lah.
rahsia dalam solat kita tak nak sebut detail rahsia, sebab kita dah lebih yang fokusnya ialah setiap perkataan dan perbuatan dalam sembahyang tu kita nak tahu dia punya tempat-tempat untuk kita hadirkan hati kita, sebab kita nak connect hati kita dengan perbuatan zahir. Syariat zahir dan syariat batin kita nak connect supaya hidup. Kita rokok, apa yang nak kena rasa pada rokok? Kita sujud, apa yang nak kita kena rasa pada sujud dia. Itu penting. Jadi tafahum ni dan tadabbur ini, kita satu tajuk lagi, satu topik lagi yang kita nak kena cover. Dia tak panjang tuan-puan, tafahum dan tadabbur ni tak panjang. Kita dah bagi konsep saja. Contoh-contoh tu kita dah jelas dah tadi. Cuma kita ulang balik contoh tu. Tafahum tu baca Fatihah, apa yang kita nak kena faham. Subhana rabbiyal azim, apa yang kita nak kena faham. Rokok, apa yang kita nak kena faham. Tapi walaupun pendek, tuan, dia makan masa jugalah. Kita masa ni dah cukup. Pukul 11, 5 minit. Kalau kita panjangkan lagi, dia akan jadi tergantung. Kita baca separuh, dia tergantung. Saya rasa yang better, lebih baiknya besok, tuan. Besok. Kalau tuan ada soalan ataupun apa-apa saja boleh. Saya rasa besok lah. Kalau hari ni dia bukan kata penat, tak penat. Tadi santai saja. Cuma kita nak panggil masa tu bagi eksklusif sikit. Bagi tak ada terkejar-kejar, santai-santai saja. Takut kita tafahum tadabbur ni, dia akan jadi kita dah penuh dah tuan-puan. Dah penuh dah hari ni. Tazallul tadahum. Besok kita bagi konsep itu tuan-puan. InsyaAllah besok, saya rasa besok lah Ustaz Roy. Besok last kali tafahum tadabbur. Besok dan rahsia tu kita combine terus dengan rahsia. Nah, sebab rahsia dia tu kita nak faham, nak tadabbur, perhati bacaan, dan kita dalam masa sama terus kita nak tahu rahsia. Apa rahsia Allah dalam Fatihah, apa rahsia rokok, dia lebih kurang. Lebih kurang saja. Jadi besoklah insya-Allah tuan-puan, tafahum dan tadabbur. Kita nak kena faham apa yang kita baca, jadi kita nak bagi konsep sahaja. Faham tu macam mana dan dia punya flow dia. Itu paling penting tuan-puan, proses satu demi satu tu, ataupun kita panggil dia punya flow dia tu satu demi satu. Jadi kalau ikutkan nak hadir hati rendah diri, kena faham dulu. Kita kena faham dulu. Tapi tak apalah, kita ikut dia punya gaya ulama dalam kitab Minhatul Musalli, dia bubuh tawaduk dulu, barulah tafahum. InsyaAllah tuan-puan, kita jumpa besok. Kalau tak ada soalan apa-apa, kita jumpa besok. Dan kita, sebab kita bukan belajar, jadi tak banyak soalan sebenarnya. Bukan ada soalan. Kalau belajar ni insyaAllah ada soalan. Baik, kita ada topik khusus. Syarat solat. Ini tidak kita just panggil review saja, lebih kepada motivasi. Jadi tak jadi isu lah soalan tu. Tak panggil apa tuan-puan, tak ada soalan lah. InsyaAllah besok tuan-puan, kita jumpa besok dalam siri yang terakhir besok, iaitu siri ke-6, untuk kita cover tajuk yang terakhir, iaitu peraturan batin. Kita just fokus peraturan batin saja. Peraturan batin yang keempat dan kelima besok. Sebenarnya hari ini ketiga dan keempat, besok kelima keenam. Tapi kita combinekan, iaitu besok keempat dan kelima, iaitu tafahum dan juga tadabbur. Memahami apa yang kita baca dan memerhati apa yang kita baca, supaya target kita untuk rasa hinanya. Apabila kita faham tuan-puan, baru kita rasa hinanya kita, baru kita rasa kita ni rendahnya diri kita, tidak ada rasa apa-apa. Dan kita akan rasa hebatnya Allah, kita rasa agungnya Allah, besarnya pakai Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala kemuliaan, keagungan, ketinggian itu milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apa. Keakuan itu mesti dihapuskan di dalam diri kita. Aku tidak ada yang sebenarnya di dalam diri kita, melainkan segala-gala milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tuan-puan, kepada para penganjur. Dan terima kasih kepada tuan-puan yang meraikan majlis kita, yang memeriahkan majlis kita, walaupun kita lebih santai dan juga motivasi saja. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat, kita diberikan benefit yang besar, kita diberikan input yang berguna. Mudah-mudahan amalan kita, ibadat kita sentiasa kita upgradekan, tingkatkan
di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibadat yang berkualiti, ibadat yang bukan saja ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ibadat yang boleh merubah kehidupan kita, boleh merubah perangai kita, boleh merubah karakter kita. Itulah yang kita nak, ibadat seperti ibadat para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. InsyaAllah kita jumpa besok. Kita ada siapa? Al-Fadhil Muhammad Syamil, Wan, Akak Jalilah Bakar, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Ganah, bagus nama. Umat Nabi Muhammad. Al-Fadhil Ustaz Roy kita, Akak Salina, Kak Fauzia, Kak Siti Sarah. Kita ada Aban Syarpandi kita. Wan Al-Fadhil, Wan Faiza, Fadil, Wan Faiza, Wan Faiza. Takut silap lelaki perempuan lah nama ni. Okey. Okay, insyaAllah jumpa